Peguam tuntut penjelasan berkenaan titah tambahan. PSM sifatkan idea Rafizi tidak serius. UMNO Kelantan desak kerajaan beri penjelasan berhubung afidavit Zahid. Bukan Raja Formula, Akmal tegas pertahan agama Islam. KP belum pilih calon bertanding PRK KKB. PAS gesa UMNO wajar desak speaker kosongkan 7 kerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi pagi 18 April 2024 bersamaan 9 Syawal 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Peguam Najib Abdul Razak menuntut kerajaan untuk menjelaskan mengapa perlu menyembunyikan kewujudan titah tambahan yang di-Pertuan Agong yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu menghabiskan hukumannya bawah tahanan rumah. Muhammad Syafiq Abdullah mendakwa beliau telah menghantar beberapa pucuk surat kepada pelbagai menteri termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tetapi tidak mendapat sebarang balasan. Beliau berkata demikian kepada media di perkarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam. Peguam itu telah menghadiri pendengaran dalam kamar kes semakan kehakiman untuk mendapatkan kebenaran bagi menguatkuasakan titah tambahan diraja itu. Kata beliau, mahkamah telah pun menetapkan tarikh 5 Jun ini untuk membuat keputusan terhadap permohonan itu. Terdahulu, Najib pada 3 April lalu memfailkan semakan kehakiman supaya mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden mengesahkan kewujudan titah tambahan itu. Najib mendakwa bahagian tambahan itu dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 29 Januari lalu, sehari sebelum baginda menamatkan penggal pemerintahannya. Titah tambahan itu didakwa diberikan bersama pengurangan hukuman penjara daripada 12 kepada 6 tahun serta denda daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Parti Sosialis Malaysia PSM menyifatkan idea Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dalam melaksanakan dasar gaji progresif secara sukarela sebagai bersifat tidak serius. Timbalan Pengerusi PSM S. Arut Shelvan berkata, idea yang dirangka oleh Rafizi tidak melibatkan perbincangan yang menyeluruh bersama NGO dan aktivis Kesatuan Pekerja. Rafizi sebelum ini mendakwa perbincangan bersama Kementerian Ekonomi dan Kesatuan Pekerja telah dilakukan. Namun mereka yang terlibat mendakwa pihak kementerian tersebut tidak menerangkan secara menyeluruh. Arut Shelvan menambah, PSM berbincang dengan ramai pakar ekonomi dan rata-rata mereka memberitahu dasar kerajaan itu hanya memberi impak kecil pada kumpulan sasaran. Beliau juga tegas mengatakan bahawa dasar ini hanya bersifat galakan. Bahkan beliau turut menekankan perintah gaji minimum 1,500 oleh pihak kerajaan masih lagi tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Ini kan pula dasar bersifat sukarela. Pada 30 November tahun lalu, Rafizi membentangkan kertas putih di Dewan Rakyat yang menggariskan rancangannya untuk dasar gaji progresif dengan menyasarkan pekerja berpendapatan kurang daripada RM5,000 sebulan di sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana. UMNO Kelantan memohon kerajaan segera memberikan penjelasan sambil menganggap pendedahan afidavit Presiden Zahid Hamidi berhubung tahanan rumah Najib Razak sebagai serius. Ketua UMNO Kelantan Ahmad Jazlan Yaakob berkata, kerajaan perlu menjawab berhubung pendedahan itu supaya ia tidak menjadi polemik pertikaian. Katanya perkara berbangkit dibimbangi dilihat seperti mempermainkan titah agung. Terdahulu, media melaporkan afidavit difailkan Zahid di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April mendakwa melihat perintah tambahan untuk Najib menghabiskan baki hukuman penjara dengan tahanan di rumah.
Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri mendakwa beliau dimaklumkan perkara itu oleh Tengku Zafrul Aziz dalam pertemuan di kediamannya pada 30 Januari lalu. Malah katanya Menteri Besar Pahang Wan Rosli Wan Ismail turut maklum kewujudan perintah tersebut. Zahid mendakwa Tengku Zafrul turut memaklumkan perintah dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertarikh 29 Januari 2024. Bagaimanapun, Tengku Zafrul Aziz akan mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk memperbetulkan beberapa kesilapan fakta dalam afidavit Zahid itu. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri dalam kenyataan berkata, pendirian memfailkan afidavit itu dibuat selepas mendapat nasihat undang-undang, bukan untuk mempertikaikan merit isu sedang berlangsung. Saya bukan Raja Formula tetapi saya ada prinsip yang perlu dipertahankan, iaitu agama Islam, bangsa Melayu dan Raja-Raja Melayu. Itulah kata-kata Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh yang berkata dalam hantaran di Facebook bahawa beliau tiada formula untuk menarik undi Melayu kepada kerajaan perpaduan seperti mana disarankan oleh seorang pensyarah baru-baru ini. Terdahulu, pensyarah sains politik dari Universiti Sains Malaysia, Profesor Ahmad Fauzi Abdul Hamid berpendapat kerajaan perpaduan harus memikirkan formula tertentu untuk menarik semula sokongan pengundi Melayu dalam pilihan raya kecil Dun Kuala Kubu Baru pada 11 Mei ini. Bercakap kepada portal berita, Ahmad Fauzi menegaskan Akmal berjaya memposisikan dirinya sebagai wira nasionalis Melayu yang merupakan teras ideologi UMNO dan popularitinya boleh dimanfaatkan kerajaan untuk menonjolkan imej nasionalis Melayu dalam gabungan itu. Beliau juga menjelaskan Putrajaya tidak boleh terus bergantung kepada sokongan bukan Melayu khususnya dalam PRK berkenaan memandangkan komposisi kaum pengundi di kawasan Dun Terbabit tidak jauh berbeza. Dalam pada itu, Akmal mengingatkan kaum bukan Melayu agar tidak sesekali menyentuh sensitiviti orang Melayu melibatkan isu agama, kaum dan raja 3R. Setiausaha Agung DAP, Lok Siu Fuk berkata DAP belum memilih calon yang akan bertanding pada PRK Kuala Kubu Baru. Beliau berkata demikian susulan spekulasi parti itu akan meletakkan calon Melayu. Terdahulu, media ada melaporkan Ahli Majlis Perbandaran Hulu Selangor, Saripah Bakar, disebut-sebut mungkin mewakili Pakatan Harapan pada 11 Mei ini. Sumber tersebut memberitahu Saripah lebih popular dalam kalangan akar umbi berbanding nama lain. Kuala Kubu Baru ialah kerusi campuran dengan 50% pengundi Melayu, China 30% dan India 18%. Kerusi itu diwakili adun China sejak 2004 dengan penyandangnya untuk 3 penggal terakhir ialah Lee Ki-hyong daripada DAP yang meninggal dunia pada 21 Mac lalu akibat kanser. Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fadli Syari berkata UMNO berpeluang untuk bangkit semula pada pilihan raya kecil di 6 parlimen diwakili bersatu sekiranya PRK tersebut diadakan. Oleh itu, menurut beliau, parti itu wajar mendesak Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul supaya mengisytiharkan 6 kerusi terbabit kosong. Sebelum ini, 6 ahli parlimen bersatu mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri serta turut mengikut jejak sama adun Selat Kelang Datuk Abdul Rashid Asari mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari. Berkaitan itu, pada 2 Mac lepas, Perhimpunan Agong Khas Bersatu meluluskan pindaan perlembagaan parti bagi melucut keahlian parti ahli parlimen dan adun yang menyokong mana-mana pihak yang bertentangan dengan parti atau musuh. Pindaan itu membabitkan 3 perkara di bawah fasal 10 Perlembagaan Bersatu iaitu berkaitan hal-hal pemberhentian dan pemecatan ahli parti. Bagaimanapun, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin menyatakan pandangan yang berbeza iaitu dengan membayangkan sekiranya berlaku PRK di 7 kerusi terbabit, Bersatu boleh menang semuanya jika diadakan tahun ini. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi
Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.